Kejadian buli yang berlaku dalam kalangan remaja merupakan tingkah laku gangsterisme. Gangsterisme adalah jenis salah laku yang sudah lama wujud di kalangan pelajar dan masih berterusan hingga kini. Keadaan menjadi bertambah serius apabila didapati semakin ramai pelajar perempuan dan murid sekolah rendah juga dikesan terlibat dengan gejala samseng ini. Aktiviti gangsterisme termasuk peras ugut, buli, pontis sekolah, melepak dan merokok, menunjukkan peningkatan seiring dengan kemajuan dan pembangunan negara. Menurut Thrasher 1963 yang merupakan pelapor awal tentang kajian gangsterisme, mengutarakan bahawa pada awal remaja golongan ini berpotensi untuk mewujudkan geng. Golongan remaja ini mudah terdedah dengan keadaan persekitaran dengan syarat mereka dapat memperolehi keseronokan dalam kumpulan mereka. Thrasher 1961 juga mendefinisikan geng sebagai satu kumpulan yang mempunyai ciri-ciri seperti mengikut tingkah laku yang sama, perjumpaan secara bersemuka, gerakan secara berunit, konflik dan mempunyai perancangan. Oleh itu, Thrasher mengatakan bahawa kewujudan gangster adalah hasil daripada perkembangan sesuatu kumpulan rakan sepermainan juvenil yang bertukar kepada perlakuan deviant. Secara evolusi, kumpulan ini menjadi satu kumpulan gangster yang seringkali melakukan tindakan-tindakan ganas yang bercorak antisosial. Ikatan yang pada mulanya tidak sehaluan menukar kepada menjadi lebih erat ditambah sangat setia kawan atau kukuh serta mengamalkan tradisi kumpulan. Menurut data kaunseling, remaja yang bertindak sebagai pembuli biasanya daripada kalangan keluarga yang mempunyai masalah dari segi tingkah laku agresif dan kurangnya kasih sayang. Gejala buli boleh ditakrifkan sebagai perbuatan mengasari seseorang yang lebih lemah untuk menunjukkan kekuatan atau kekanan. Ia juga boleh membawa maksud tingkah laku yang agresif terhadap seseorang dari segi mental atau fizikal yang dilakukan beberapa kali sehingga membawa perasaan kurang selesa atau takut kepada pembuli. Antara nilai yang boleh dipelajari adalah yang pertama, nilai hormat menghormati antara satu sama lain sama ada tua ataupun muda. Ia penting bagi membentuk para remaja yang berakhlak dan beradab. Yang kedua, sikap berlaku adil haruslah diamalkan bagi membendung masalah buli ini, terutama dalam menjatuhkan hukuman. Yang ketiga, keluarga terutama ibu bapa haruslah sentiasa peka terhadap masalah yang dihadapi oleh anak-anak remaja mereka. Yang terakhir, nilai rasional terutamanya dalam mengambil tindakan undang-undang. Teori atau hukum faktor latar sebaya ini kerana ia mempunyai pengaruh paling kuat untuk mengubah tingkah laku seseorang, terutamanya dalam kalangan remaja. Disebabkan itu, mereka ingin membalas dendam dengan cara membuli orang lain. Selain itu, faktor teknologi seperti media massa dengan media elektronik yang sering kali menyiapkan rancangan televisyen yang memaparkan aksi penggaduhan, pertuturan dan tingkah laku yang tidak sepatutnya dipaparkan. Dengan penyelesaian yang pertama, mengadakan kempen kesetaraan hentikan buli. Kedua, menyediakan peti aduan atau saluran untuk para pelajar mengadukan masalah. Ketiga, mengadakan atau membayarkan program sukan. Perspektif
Teori psikoanalisis ialah satu teori yang membincangkan tentang sifat kepada perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Kepribadian dipandang sebagai struktur yang terdiri dari 3 unsur yaitu ID, ego, dan superego. ID merupakan pendorong kepada tingkah laku manusia. Ego pula merupakan pengimbang antara ID dan superego yang berfungsi sebagai penghasil yang akan menilai secara tepat terhadap persekitaran. Disburi yang tercetus di kalangan remaja mungkin kerana terpengaruh terhadap persekitaran yang negatif. Kelebihan bagi cadangan penyelesaiannya, melalui kempen kesedaran hentikan buli dapat mencegah budaya buli. Para pelajar dapat menyedari bahawa perbuatan buli merupakan kesalahan dengan mengelakkan daripada terbabit dalam kes buli. Yang kedua, menyediakan peti aduan atau saluran untuk para pelajar mengadukan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Pengadu hanya perlu dapatkan maklumat dengan menulis nama pelajar, kelas, masa kejadian dan jenis salah laku bagi membolehkan pihak sekolah melakukan siasatan lanjut. Dan akhir sekali, melalui aktiviti sukan, pelajar-pelajar dapat memupuk sikap kerjasama dan hormat menghormati antara setiap individu. Sukan yang diadakan seperti tarik tali kerana ia dapat mengenalkan lebih banyak kawan serta dapat memupuk semangat kerjasama antara para pelajar. Ini dapat mengelakkan berlaku kes gejala buli kerana sudah berkenalan antara satu sama lain. Tetapi, ada juga kelemahannya bagi cadangan penyelesaian kes buli ini. Pertama, terdapat segelintir pelajar yang sukar untuk menghentikan budaya buli tersebut walaupun banyak program yang telah dijalankan kerana mereka sudah terbiasa dengan perbuatan buli. Yang kedua, kebanyakan mangsa buli atau pemerhati perbuatan buli takut untuk membuat aduan berkaitan buli kepada pihak sekolah. Dan akhir sekali, pelajar yang kurang berminat untuk bersukan akan memberontak apabila mereka dipaksa untuk melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti sukan dan mereka akan melepaskan tekanan kepada pelajar lain. Rumusannya, berdasarkan cadangan yang diberikan, ia berkait rapat dengan pihak sekolah seperti mengadakan kempen kesedaran hentikan buli dan menjadi inisiatif dalam mendidik remaja. Selanjutnya, cadangan terhadap mendirikan peti aduan untuk pelajar mengadukan masalah mereka merupakan usaha yang paling efektif. Justifikasinya, mangsa buli adalah penyalahgunaan kuasa yang ditarifkan oleh tingkah laku yang agresif. Etika ia amatlah penting bagi mengatasi masalah ini secepat mungkin. Gejala buli iaitu melibatkan aktiviti seperti mengutuk, mengejek, menyindir dan memukul akan memberi kesan kepada peribadi dan kedamaian